Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Perkembangan tragedi kereta api tergelincir di selatan Pakistan. Sekurang-kurangnya 30 orang disahkan maut dalam nahas itu yang berlaku semalam. Lebih 80 penumpang cedera. Timbalan Pesuruhjaya Daerah Sanggar Muhammad Ishak memaklumkan operasi mencari dan menyelamat selesai dalam tempoh 4 jam. Operasi kemudian diteruskan dengan kerja-kerja pembersihan di lokasi nahas itu di Sindh. Di Maghribi pula, 24 orang terbunuh apabila sebuah bas terjunam ke dalam gaung. Bas tersebut sedang menuju ke Bandar Dimnati di wilayah Tengah Azilal melalui laluan pergunungan sebelum terbalik di satu selikoh. Pengarah Hospital Dimnati Yusuf Maklufi berkata, kesemua penumpang yang meninggal dunia termasuk 2 perempuan dan seorang kanak-kanak punca kemalangan dalam siasatan. Dalam pada itu, aktivis tempatan Omar Majan percaya kebanyakan bas beroperasi tidak mempunyai lesen dan menimbulkan masalah kepada penduduk tinggal di kawasan pergunungan terutama Azilal. 3 pejuang Palestin terbunuh dalam serangan rejim Israel di tebing barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan kejadian itu berlaku di Arabah berdekatan Jenin. Timbalan Gubernur Jenin Kamal Abu Al-Raub mendakwa tentera Israel turut merampas kereta dan mayat kesemua mangsa. Rejim memberi alasan kononnya kereta yang digunakan menggunakan plat kenderaan Israel. Dalam kejadian itu, rejim Israel melepaskan tembakan pada kereta yang dinaiki ke tiga-tiga mangsa. Pihak rejim mendakwa salah seorang mangsa merupakan ketua kumpulan disyaki Naif Abu Swiss. Rundingan bagi penyelesaian perang Ukraine-Rusia di Jeddah, Arab Saudi menunjukkan perkembangan produktif. Pegawai kanan Ukraine mendakwa ia berjaya mencapai banyak kemajuan, namun Moskow berpendapat mesyuarat itu gagal kerana lebih memihak kepada Kiev. Ukraine dan sekutunya mahu sokongan antarabangsa dalam mewujudkan keamanan, termasuk penarikan balik tentera Rusia di wilayah Ukraine. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berharap satu persidangan global dapat diadakan tahun ini bagi membincangkan isu berkenaan. Berkuat kuasa tahun depan, majikan dan pemilik hartanah di Britain boleh dikenakan denda lebih tinggi jika membenarkan migran haram bekerja atau menyewa premis mereka. Menurut Kementerian Dalam Negeri, penalti untuk majikan dinaikkan 3 kali ganda sehingga £45,000 bagi setiap pekerja. Manakala denda kepada pemilik tanah ditingkatkan kepada £10,000 berbanding £1,000 ketika ini. Denda akan jadi lebih tinggi bagi pesalah berulang. Kenaikan kompaun itu bagi menyekat pendatang haram daripada menyeberangi Selat Inggeris menggunakan bot kecil yang membahayakan nyawa. Sukan, Tamasya Sukan Universiti Dunia Universiade di Chengdu, China. Malaysia berjaya merangkul pingat gangsa keempat. Kali ini menerusi beregu badminton lelaki Wong Tian-chi Lie Jun. Mereka terpaksa akur tewas kepada pasangan tuan rumah Ren Zhengyu Tan Chiang 13-21, 21-19, 14-21 di separuh akhir. Selain 4 gangsa, Malaysia turut mengumpul 1 emas dan 1 perak. Kontingen negara kini menghuni tempat ke-25 dalam carta pengurutan pingat keseluruhan. Tamasya Sukan yang dibuka sejak 28 Julai itu akan berakhir esok. Hoki, Kejohanan Trofi Juara-Juara Asia ACT 2023. Malaysia tumbang kepada juara 3 kali, India 0-5 di Chennai malam tadi. Kemenangan India menyaksikan pasukan itu mengumpul 7 mata sekaligus memintas Malaysia yang memungut 6 mata untuk berada di tempat teratas kumpulan selepas 3 perlawanan. Malaysia akan menentang Jepun pada perlawanan seterusnya. Arsenal merangkul Piala Perisai Community selepas berjaya menewaskan juara treble Manchester City 4-1 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan sebelum itu terikat satu sama dalam aksi yang berlangsung di Stadium Wembley. The Citizens mendahului menerusi jaringan lencong Cole Palmer pada minit ke-77. Namun The Gunners mengikat kedudukan 11 minit. Sekian berita yang disunting oleh Siti Aisyah Melissa Yohanis dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.